Hello, jadi sekarang kita masuk kepada teknik penidlakan yang merupakan satu tajuk di dalam asas-asas komputer tingkatan 1 muka surat 5. Okey, dalam buku teks lah. Jadi Jadi tajuk ini adalah salah satu daripada pelbagai teknik yang digunakan dalam menyelesaikan satu masalah dalam asas computational, okay, asas pemikiran computational, dan ianya adalah satu komponen yang penting dalam menyelesaikan masalah. Jadi sebelum kita pergi kepada tajuk ini secara lebih mendalam, saya nak kamu fikirkan tentang apa yang kamu akan lakukan sekiranya kamu sedang menonton TV dan kamu cuba nak menukar saluran, nak tukar channel, dan kamu tiba-tiba mendapati bahawa channel itu tidak mahu berubah, tidak mahu bertukar. Nak tengok TV3, tekan nombor 3, tak berubah. Nak tukar kepada NTV7, tekan nombor 7, tak berubah. Jadi apa yang biasanya kita buat sebagai manusia? Kita biasanya akan ambilkan remote tersebut dan kita akan pukul. Okay, kenapa? Sebab kita rasakan mungkin itu akan melakukan satu perubahan. Dan kadang-kadang apabila kita memukul remote tersebut, didapati bahawa remote itu tiba-tiba berfungsi. Anda tekan nombor 3, dia berubah menjadi nombor 3. Jadi, masalah kita untuk mengubah channel itu berjaya diselesaikan dengan hanya memukul remote. Jadi, ini adalah untuk TV, katakanlah TV utama di ruang tamu. Anda masuk ke dalam bilik tidur, ingin melihat TV di sana. Tiba-tiba masalah yang sama yang timbul. Okay, di sini. Okay, dalam slide ini Anda lihat. Okay. Masuk ke dalam bilik tidur, didapati remote itu pun tak mahu mengubah channel. Apa yang anda lakukan? Okey, disebabkan masalah ini serupa dengan masalah TV yang pertama, kita akan ambil remote tersebut dan kita akan pukul juga. Jadi, disebabkan ini, kita menggunakan satu cara yang sama untuk menyelesaikan dua masalah yang serupa. Kenapa saya katakan serupa? Sebab masalah TV ataupun masalah kegagalan menukar saluran pada TV di ruang tamu dengan masalah menukar saluran di TV di bilik tidur adalah dua masalah yang mungkin berbeza, tetapi disebabkan dia mempunyai ciri-ciri yang sama, kita menggunakan teknik yang sama, iaitu mengetuk remote untuk cuba menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itulah analoginya bagaimana kita belajar ataupun mengapa kita belajar teknik penidlakan, iaitu generalization. Seperti yang kamu tahu, dalam ASK ini kita sebenarnya cuba menyelesaikan masalah. Sebenarnya mata pelajaran ASK ini adalah untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kod-kod komputer, program-program komputer. Itu sahaja. Jadi, anda kena faham setiap masalah yang anda hadapi perlu ada penyelesaiannya. Dan jikalau masalah itu anda cuba selesaikan dengan cara yang sangat mikro, anda cuba fikirkan daripada yang kecil, semua masalah kecil, anda nak lihat program anda akan sukar untuk dibina. Jadi, apa yang perlu dilakukan adalah menggunakan teknik generalization, di mana kita cuba mengumpulkan masalah yang sama untuk membolehkan kita menyelesaikan masalah itu dengan cara yang lebih kurang serupa. Okay? Kita lihat kepada nota yang dalam buku teks. Okay. Apakah itu teknik penidlakan ataupun generalization teknik? Satu, dia melibatkan pembinaan model bagi menyelesaikan masalah. Okay? Kita ada masalah, kita nak bina satu model supaya kita boleh lihat model itu, kita boleh faham masalah itu dan kita nak selesaikan masalah itu. Yang kedua, model itu boleh dalam bentuk formula, teknik, peraturan ataupun langkah-langkah. Yang penting, masih dia perlulah menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga, model tersebut hanya boleh dibina apabila anda sudah selesai proses pengecaman corak dan selesai proses penidlakan, iaitu dua proses yang anda telah pelajari sebelum ini. Kalau belum belajar tentang dua teknik ini, lihatlah link di atas. Okay, saya akan kongsikan. Okay, jadi kenapa dua proses ini perlu anda lalui dulu? Sebab dalam teknik pengecaman corak, anda perlu mengenal pasti komponen-komponen yang sama ataupun lebih kurang serupa. Dan dalam teknik peniskalan pula, anda perlu meninggalkan komponen-komponen yang kurang penting daripada corak-corak yang anda sudah kenal pasti tadi. Maksudnya di sini, okey, kalau anda lihat daripada proses awal pembelajaran kita, satu yang pertama adalah teknik leraian, di mana masalah yang sangat besar anda kena pisahkan jadi masalah yang lebih kecil supaya mudah diselesaikan. Kemudian kita akan menggunakan teknik pengecaman corak, di mana selepas kita pisahkan semua masalah itu menjadi masalah yang kecil, kita akan cari masalah mana yang lebih kurang sama rupanya dan kita akan kumpulkan dalam kumpulan-kumpulan yang serupa.
Kalau dalam analogi, kalau kereta contohnya, kita ada banyak 100 kereta, kita akan kumpulkan mengikut model. Proton satu kumpulan, Pro2 satu kumpulan, dan sebagainya. Jadi harap fahamlah setakat ini. Dan selepas itu, kita akan menggunakan proses peniskalan, abstraction, di mana dalam setiap kumpulan itu, apa masalah yang kecil, apa benda yang kita boleh abaikan, apa yang tidak penting, itu kita asingkan, kita buang. Selepas kita buat dua proses ini, terutama sekali proses peniskalan dan pengecaman corak, barulah kita boleh buat satu generalization ataupun penitlakan, di mana kita mengambil masalah yang ada pada satu kumpulan itu tadi, kita akan lihat apa masalah yang semua mereka itu alami dan kita cuba selesaikan menggunakan satu rumus ataupun satu cara ataupun satu langkah. Jadi itulah yang kita cuba selesaikan apabila kita menggunakan proses ataupun teknik penidlakan ini. Jadi kita pergi kepada buku teks dan kita lihat contoh yang ada. Okey, di sini anda melihat sebuah anak tangga yang cuba dibina, diberi blok-blok bata. Jadi persoalan dalam masalah ini adalah bagaimana anda ingin membina sebuah model anak tangga. Ditunjukkan di sini. Ini adalah Raja 1.5. Sama juga dengan Raja 1.6, masalah yang sama, iaitu dia ingin membina anak tangga dengan menggunakan bata. Perbezaan antara kedua-dua ini adalah bilangan bata yang digunakan. Okay, kalau anda lihat pada bahagian bilangan anak bata, di sini terdapat 75 dan sebelah sini untuk Raja 1.6 ada 150. Tetapi cara untuk membina sebuah anak tangga adalah menggunakan rumus ataupun formula yang sama, iaitu jumlah batu bata bagi setiap bahagian sama dengan panjang bata, lebar bata, darab dengan tinggi bata. Ianya sama juga dengan Raja 1.6. Masalah yang serupa diselesaikan dengan cara yang sama, iaitu jumlah batu bata setiap bahagian adalah sama dengan bilangan bata pada panjang, darab dengan bilangan bata pada lebar, dan bilangan bata pada tinggi. Jadi anda lihat di sini saya dah rungkaikan semuanya dengan lebih jelas bahawa semua ini adalah masalah yang serupa. Okay, saya tak kata masalah yang sama, masalah yang serupa, tetapi diselesaikan dengan cara yang sama. Inilah yang saya cuba jelaskan dengan menggunakan analogi remote control tadi untuk menukar TV. Kamu ada dua TV berbeza, mungkin di ruang tamu jenama Samsung, mungkin di bilik tidur jenama Sharp. Dua-dua mempunyai masalah yang sama, iaitu apabila anda tekan remote, dia tidak berfungsi. Okay? Kita tak tahu apa masalah remote di ruang tamu dan apa masalah TV di bilik tidur. Kita tak tahu apa masalah dia. Tetapi kita dapati bahawa cara menyelesaikannya adalah serupa ataupun adalah sama, di mana kita menggunakan teknik ketok remote untuk menyelesaikan kedua masalah. Jadi disebabkan dua masalah itu adalah serupa, hampir-hampir sama, kita gunakan satu teknik. Itulah yang diterangkan dalam teknik penidlakan. Kita gunakan satu cara umum untuk menyelesaikan masalah itu. Okay? Jadi itu yang cuba diterangkan di bawah teknik penidlakan ini. Dan saya berharap bahawa apa yang saya sudah terangkan membantu anda dan memahamkan anda tentang teknik penidlakan dan kaitannya dengan asas komputer dan juga penyelesaian masalah. Sebab kita akan menggunakan ini dalam kelas-kelas ataupun dalam penyelesaian masalah dalam ASK pada masa hadapan. Terima kasih kerana menonton dan selamat belajar.